Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian seperti online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial kini mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan. Jaringan sosial ini berkembang dengan begitu cepat sehingga boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang penting dalam dunia hari ini. Bukti yang dapat dilihat melalui aplikasi dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Punca media sosial gejala keruntuhan akhlak ialah wujudnya aplikasi yang melalaikan seperti PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Mudah terpengaruh dengan budaya barat. Hiburan yang disiarkan tidak tertapis dan mengandungi unsur negatif seperti movie dalam Netflix. Tiada pemantauan yang sewajarnya. Polemik tentang isu-isu sosial di kalangan pelajar. Terlalu banyak pendedahan maklumat daripada media massa. Terusnya, hubungan isu dengan rukun negara. Rukun negara bagi prinsip yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Ia akan takut untuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Seterusnya, prinsip ketiga dan keempat, keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang. Kali ini, ia akan tidak akan melanggar undang-undang dalam penyalahgunaan media sosial. Terusnya, cadangan menangani gejala ini. Yang pertama, ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak dalam media sosial. Seterusnya, pelajar perlu bijak menguruskan masa dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, pelajar harus mendekatkan diri dengan pengajaran agama. Dan yang keempat, pihak kerajaan perlu mengadakan kempen bagi pelajar-pelajar. Dan yang kelima, pihak berkuasa perlu menapis segala laman web yang mendatangkan kesan negatif pada pengguna. Dan yang keenam, menguatkuasakan undang-undang. Seterusnya, apakah hubungan kajian isu dengan intelek, emosi, jasmani dan rohani? Dari segi rohani, kita dapat lihat di mana seseorang itu akan menghabiskan masa dengan media sosial sehingga mengganggu masa pembelajaran. Emosi pula, ia akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk fokus yang akan mendorong kepada tekanan emosi. Yang ketiga, jasmani. Ia menjadikan manusia tidak rajin untuk beriadah kerana sering menghabiskan masa dengan gadget. Akhir sekali, rohani. Manusia akan lupa tentang tanggungjawab. Seperti contoh, seseorang yang beragama Islam lupa untuk solat kerana leka bermain media sosial. Seterusnya, pandangan tokoh mengenai impak media sosial terhadap keruntuhan akhlak pelajar. Yang pertama adalah daripada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir berpendapat bahawa internet dan media sosial seumpama pisau, boleh diasah, dibiarkan tumpul, digunakan untuk mengukir arcah atau mencederakan orang. Dr. Mahathir berpandangan bahawa media sosial mampu menjerumuskan remaja ke arah yang terpesong jika tiada pengawasan. Oleh hal yang demikian, salah satu faktor remaja tidak terbimbing ke arah yang sewajarnya adalah disebabkan kesibukan hal pekerjaan dan juga rumah tangga ibu bapa. Yang kedua adalah daripada Profesor Ulung Syamsul Amri yang berpendapat bahawa pelayan media sosial mempunyai pengetahuan sejarah yang minima kerana kita jarang melihat pembincangan yang agak rasional di media sosial. Kelalaian remaja dalam pelajaran juga boleh dilihat daripada media sosial mereka di mana konten-konten media sosial mereka hanya penuh dengan hiburan yang tiada manfaat semata. Oleh itu, tumpuan remaja menggunakan media sosial ke arah bermanfaat dapat menjadi batu penghalang kepada remaja ke arah keruntuhan akhlak. Seterusnya, kita akan melihat kepada kesan. Yang pertama, kesan kepada individu. Akademik pelajar akan merosot. Tingkah laku pelajar menjadi buruk. Seterusnya, keluarga pula. Berlaku pergaduhan sesama ahli keluarga. Ikatan silaturahim menjadi renggang. Kesan kepada masyarakat. Wujudnya masyarakat yang tidak bermoral. Terjadinya pergaulan bebas akibat terpengaruh dengan budaya barat. Dan akhir sekali, kesan kepada negara.
kadar celik pemimpin akan menjadi rendah dan tiada pembangunan dan kemajuan terhadap negara. Kesimpulannya ialah media sosial menunjukkan kesan negatif yang paling ketara dalam masyarakat, terutama sekali dalam kalangan pelajar. Pelajar menggunakan media sosial secara berlebihan tanpa had dan menyebabkan ketarihan. Masyarakat perlulah mempunyai disiplin dan ketahanan diri bagi mengubah corak hidup dengan menggunakan laman sosial untuk kegunaan yang memberi manfaat. Masyarakat juga perlulah memastikan penggunaan teknologi ini dapat diseimbangkan tanpa berlaku pengeksploitasian dalam kehidupan masyarakat. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.